ingin ke angkasa, ada caranya. Sejak kejayaan Datuk Dr. Sheikh Muzaffar ke angkasa, ramai yang semakin menunjukkan minat ya untuk menerokai bidang ini. Jadi, Kupas Kopi akan membawa anda merasai pengalaman ini walaupun tidak ke bulan. Di mana? Kita singkap dahulu paparan ini. Stars and planets form from clouds of gas and dust. Planetarium Sultan Iskandar yang terletak di Dewan Suara Kuching membawakan persembahan dan pertunjukan pendidikan mengenai astronomi. How many more are out there? How many other water planets orbit just the right distance from their own average stars? Sian ini digunakan sebagai alat bantu mengajar dalam pengajaran astronomi. Ia boleh mensimulasikan keadaan langit malam dan juga mensimulasikan di mana-mana sahaja bagaimana rupa kedudukan mana-mana objek dalam sistem solar. Jadi ini termasuk asteroid, bulan, bumi, satelit dan sebagainya. Planetarium Sultan Iskandar mampu menyajikan penonton dengan stimulasi langit, bulan dan bintang melalui teknik pencahayaan yang dihasilkan. Pembelajarannya dilihat begitu efektif serta menghiburkan. Some scientists think it's possible. New space probes launched over the next few decades may provide the answer. Ini adalah Encik Dona dan beliau merupakan pembantu yang lama di sini semenjak hampir 20 tahun yang dulu dan beliau adalah juru teknik Planetarium Sultan Iskandar. Jadi beliau membantu operasi Planetarium Sultan Iskandar ini sehari-hari. Cik Dona boleh naikkan projektor planetarium itu? Kegunaan projektor ini adalah untuk mensimulasikan keadaan langit malam di mana ia boleh menghasilkan kira-kira 6,000 bintang tetap. Ia juga boleh mensimulasikan planet-planet, bulan, matahari dan juga fenomena astronomi seperti gerhana matahari dan juga gerhana bulan. Imej yang dihasilkan adalah lebih realistik dan yang paling penting, tajam. Peralatan di planetarium dikendalikan oleh mereka yang berpengalaman dalam bidang masing-masing. Ini Encik Alfian Aziz, beliau merupakan kaki tangan kami yang menguruskan berkenaan dengan hal ehwal teleskop. Sekarang teleskop ini berada di dalam keadaan parking, iaitu kosong darjah dan menunjuk ke arah utara. Jadi untuk menggunakannya, kita akan keluarkan dia daripada mod parking itu dan gunakan dia untuk mencari objek di langit. Caranya adalah dengan menggunakan kaedah penentuan berdasarkan 2 buah bintang, dan seterusnya berdasarkan keadaan 2 buah bintang ini untuk mencari objek-objek lain yang berada di langit. Jadi hari ini kita akan berbicara tentang Planetarium Sultan Iskandar dan bersama saya di studio ialah Encik Iswandi Ali. Ya, apa khabar? Baik, untuk hari inilah. Selamat datang ke Kupas Kopi. Terima kasih. Sudah minum secawan kopi tadi? Oh, tadi dah. Dah. Baiklah ya. Sebenarnya Planetarium Sultan Iskandar ini terletak ya di Dewan Suara kalau kita di Kuching, kan? Jadi apa sebenarnya kepentingan planetarium ini? Kalau kita lihatlah dalam masyarakat kita, kita banyak membincangkan perkara-perkara yang agak kurang dari segi saintifiknya. Tapi kalau kita lihat dari segi negeri Sarawak itu sendiri, kita kekurangan kemudahan untuk orang awam dari segi perkara-perkara yang sains lah. Jadi kalau kita lihat lagi di Sarawak ini, sebab itulah planetarium ni wujud. Ya, jadi tujuan utamanya adalah untuk memberi pendidikan atau sekurang-kurangnya penerangan berkenaan angkasa lepas kepada masyarakat, khususnya yang berada di seluruh Sarawak ni lah. Jadi kalau secara umumnya di seluruh Malaysia lah.
Okay. Jadi maksudnya anda setujulah bahawa masyarakat kita kalau berjumpa contohnya di kedai kopi contohnya, mereka tidak akan bercakap tentang secara saintifik. Jadi planetarium ini merupakan satu platform, satu medan menjadikan mereka kita supaya lebih mengetahui, lebih sedar tentang bidang angkasa lepas ya. Jadi sejak kejayaan Datuk Dr. Syekh Muzaffar, pastinya bidang ini makin bercambah minatnya di kalangan remaja ya. Betul, betul. Ya. Jadi dari segi teknologi pula bagaimana? Di planetarium ni oleh kerana dia planetarium pertama di Malaysia, jadi dia mempunyai beberapa tahap teknologi lah. Okay. Jadi projektor yang pertama yang telah dipasang adalah projektor daripada Jerman dan ia berkeupayaan untuk memberi kita satu pengalaman di malam hari. Sebab kalau kita lihat orang luar, siang kan, mereka datang pada hari siang, kata pukul 10 pagi ke pukul 11 pagi ke. Mereka masuk, lepas tu kalau dibukakan projektor tu, mereka akan bertanya, wah, malam lah pula, dia kata kan. Okay, itulah projektor yang daripada Jerman tu. Yang keduanya adalah projektor digital yang boleh melakukan lebih daripada apa yang mampu dilakukan oleh projektor yang sedia ada di sana. Jadi apa pertunjukan yang terdapat di planetarium ini? Seperti yang saya ceritakan tadi, kita ada pertunjukan Oasis in Space dan Larry Cat in Space, dan pertunjukan ini merupakan pertunjukan yang kita panggil sebagai pra-rakaman. Jadi ia memang sudah disediakan dalam bentuk filem dan cuma dipersembahkan untuk tetapan umum lah. Jadi dia mengambil masa setengah jam bagi setiap pertunjukan itu. Walau macam mana sekalipun, selain daripada pertunjukan pra-rakaman ini yang tidak melibatkan interaksi di antara penceramah dengan pengunjung, kita juga turut menyediakan satu slot atau sesi yang mana melibatkan interaksi di antara penceramah yang menggunakan teknologi di dalam tu dengan pengunjung. Jadi walau macam mana sekalipun, sesi ini dia agak terhad dan kita tak boleh buat dia sehari sampai 3-4 kali. Walau macam mana sekalipun, kita buat dia untuk tempahan melalui kumpulan. Tapi kalau lihat sepanjang semenjak cara ini atau persembahan ini diadakan, kita lihat pengunjung mereka sukakan gabungan di antara dua jenis pertunjukan ni, iaitu pertunjukan pra-rakaman dan pertunjukan secara langsung. Mereka suka interaksi secara dua hala ni. Dan saya sendiri sebenarnya minat untuk berada di sana. Kalau kita ikuti perjalanan kita kalau di bangku sekolah kan, kita memang suka ke sana, ikut cikgu-cikgu pergi ke sana sebab betul. Mengurangkan tekanan dan betul. Kita tahu ada sesuatu yang menarik. Ada sesuatu yang berbeza. Berbeza kan, kalau di pagi hari kita pergi pagi kan. Lepas tu bila dekat sana suasana dia macam berubah kan? Ya. Kita rehat seketika, kembali lagi selepas ini. Destinasi Kupa Kopi kali ini akan membawa anda merasai pengalaman sebenar di angkasa lepas walaupun tidak ke bulan seperti yang saya katakan tadi ya. Jadi yang menariknya, aktiviti ini boleh dilakukan bersama dengan ahli keluarga. Jadi kita ke paparan seterusnya. Planetarium Sultan Iskandar telah menarik perhatian orang ramai sejak dibuka pada 19 Januari 1989. Pengunjungnya terdiri daripada pelbagai kategori umur dan lawatan paling kerap ialah di kalangan pelajar-pelajar sekolah. Untuk menyaksikan tayangan audio visual di sini, orang ramai boleh membeli tiket masuk 15 minit sebelum pertunjukan bermula. Dengan harga RM1 bagi kanak-kanak dan RM2 bagi dewasa, pengalaman datang ke Planetarium Sultan Iskandar sememangnya berbaloi.
Saya merasakan planetarium adalah satu tempat yang sesuai, selamat untuk anak-anak tadika untuk datang dan insya-Allah ia memberi satu gambaran yang lain daripada yang biasa kita lihat tiap-tiap hari. Dan tayangan juga memberi kita satu meningkatkan imaginasi anak-anak kita. Dan insya-Allah dia boleh memberi minat untuk boleh menanamkan minat yang mendalam kepada kefahaman tentang ilmu bintang dan astronomi. Planetarium Sultan Iskandar menawarkan program pendidikan tentang angkasa lepas. Apa yang akan anda temui di sini ialah informasi mengenai ilmu astronomi. Alhamdulillah, ini pertama kali saya datang bawa anak-anak. Jadi sungguh terkejutlah melihatlah. Jadi selama ni anak-anak selalunya nak bertanya macam mana tempat bintang, bertanya dengan bintang. Jadi untuk pengetahuan budak-budak yang ni tempat ni sungguh sesuai lah dari segi semua peringkat umur. Pada pendapat saya ia memang bersesuaian dengan kanak-kanak dan tempat dia pun strategik dengan dekat dengan sekolah-sekolah. Sesi lawatan ke Planetarium Sultan Iskandar memberi pengalaman baru kepada para pengunjung. Menerokai dunia baru bagi kanak-kanak membangkitkan minat sains angkasa di kalangan golongan muda. Planetarium ini memberi pendedahan kepada pelajar-pelajar kami tentang keadaan bagaimana bulan dan bintang dan alam semesta yang dijadikan oleh Allah SWT. Dan tayangan tadi memberi keseronokan kepada pelajar kami bagaimana seseorang itu boleh pergi ke angkasa. Jadi begitu menarik sekali. Ya, jadi Encik Ismandi, bagi saya, ia sebenarnya dapat memberikan saya kesedaran untuk menghargai alam. Ya, jadi sebab itulah saya pakai hijau ni sebagai tanda untuk menyemarakkan bumi hijau. Okay. Jadi yang menariknya tentang planetarium ini, pastinya anda juga sebagai penceramah di sana? Ya. Ya. Jadi di planetarium apa agaknya aktiviti yang terbaru? Kalau kita ada sentiasa membuat aktiviti baru, jadi terutama yang paling kita sentiasa perbaharui adalah kalau kita lihat dalam teater planetarium itu sendiri. Jadi di dalam teater planetarium itu sendiri kita sentiasa membuat aktiviti-aktiviti pendek untuk mengisi slot. Maksudnya takkan kita nak buat bagi pertunjukan prarakaman saja kan, atau takkan kita nak bagi mereka mendengar saja. Jadi kita akan sertakan sekali aktiviti-aktiviti praktikal. Jadi aktiviti-aktiviti praktikal ni pastinya aktiviti yang boleh disertakan sekali atau diperlengkapkan dengan kemudahan yang ada dalam sana. Jadi sebagai contoh aktiviti yang ada di dalam sana adalah membuat carta bintang. Jadi kita boleh lihat mereka yang sebelum masuk ke planetarium dan mereka yang selepas masuk ke planetarium. Saya selalu bertanya kepada pengunjung-pengunjung ni, terutama yang pelajar-pelajar, saya tanya mereka, adakah mereka tahu apakah itu buruj? Adakah mereka pernah jumpa buruj? Kebanyakannya mereka kata mereka tak pernah. Mereka hanya lihat dalam buku saja, tapi tak tahu macam mana nak mencari planet atau bintang mana atau buruj mana. Tapi selepas mereka keluar, maksudnya selepas mereka telah membuat aktiviti yang ada dalam sana, mereka kata, seperti saya kata tadi, wow lagi. Sekarang kalau balik malam ni, kalau saya boleh tahu bintang apa yang saya nak tengok, saya tahu apa guna bintang tu, dan saya boleh sampai mereka boleh kata saya boleh agak pukul berapa, arah mana kalau mereka lihat bintang-bintang ni. Macam tu sekali mereka. Jadi yang paling penting kita nak lihat sebelum dan selepas mereka. Sebab saya, kalau bintang ni, kita selalu baca buku kan, personality bagaimana. Dan saya pun agaknya tak tahu macam mana nak mengagak bintang mana. Dan agaknya saya perlulah mendengar ceramah selepas ini kan. InsyaAllah. Dan tak ada lagi ke aktiviti lain di planetarium selain daripada mungkin hanya buat carta bintang? Ada lagi tak aktiviti lain? Kita juga selain daripada terhad kepada tidak
tidak hanya terhad kepada dalam teater, kita turut pergi keluar. Kan? Jadi pergi keluar ni tujuannya apa yang kita panggil sebagai program jangkauan luar atau program jerayawara, kita panggil outreach. Kan? Jadi kita, oleh kerana kita sedar masyarakat terutama sekolah di luar bandar ni mungkin agak kekurangan, jadi kita bawa teleskop, kita bawa aktiviti-aktiviti kita, dan kita pergi ke sekolah-sekolah di kawasan luar bandar jauh daripada Kuching supaya adil bagi mereka. Takkan kita nak bagi pelajar bandar saja kan untuk menikmati alam semesta ni. Jadi kita turut pergi ke kawasan luar bandar juga. Jadi kita boleh lihat macam mana gembiranya mereka apabila orang luar datang, dan mereka seperti pelajar di bandar juga. Merasai pengalaman yang sama. Ya, pengalaman yang sama. Jadi Encik Ismandi, banyak yang kita kongsi pada hari ini tentang planetarium yang saya tak tahu, dan kini saya dah tahu, dan ramai pastinya akan tahu selepas ini tentang planetarium ini. Jadi sebagai planetarium yang pertama di Malaysia, Planetarium Sultan Iskandar ini akan sentiasa memberikan gambaran yang hebat kepada anda. Kerana audio, video dan grafiknya sangat menarik, dan kerana inilah ia dapat menambat hati pengunjung. Betul tak? Betul. Jadi dari segi jumlah pengunjung bagaimana? Ramai? Memang ramai. Lebih kurang 15,000 macam tu. Terutamanya semasa cuti sekolah, dan terutamanya lagi selepas Jun setiap tahun. Kadang-kadang kita dah tak larat dah. Dan adakah anda setuju, ini pendapat saya, adakah mentaliti rakyat di Sarawak ini ketika cuti sekolah, ibu bapa ada meluangkan masa bersama anak-anak mereka dan membawa mereka ke planetarium? Ya, kadang-kadang mereka bukan ibu bapa sahaja yang bawa anak-anak. Kita akan lihat juga nenek dengan datuk sekali pun datang juga untuk meneman cucu mereka. Kalau kita lihat sejak kejayaan Datuk Dr. Syekh Muzaffar, kalau nak tanya nak jadi apa, angkasawan. Betul kan? lah. Jadi bidang kerjaya yang mana selain jadi angkasawan yang boleh diceburi oleh anak-anak kita? Kalau kita lihat astronomi ni, orang selalu akan memikirkan astronomi adalah bidang yang teknikal. Taknya pun kalau jadi astronomi ni kita perlu ada PhD. Tapi saya tak nampak kenapa kita mesti ada PhD untuk menikmati astronomi atau untuk kita menceburi dalam bidang ini. Sebab kalau kita lihat di Malaysia sekarang sudah ada macam satu trend untuk membina pusat-pusat yang berkaitan untuk pendidikan. Sebagai contoh, kita planetarium sekarang kita sudah ada planetarium di Kuching, kita sudah ada planetarium di Terengganu, kita ada planetarium di Melaka. Tak lama lagi kita ada 2 planetarium di Melaka, dan kita ada juga planetarium di KL. Selain daripada itu, kita juga mempunyai pusat sains, balai cerap, muzium-muzium, dan banyak lagi yang akan menambahkan lagi kejayaan dalam bidang ini. Selain daripada itu, kita juga boleh menjadi pensyarah dalam bidang tersebut. Walau macam mana sekalipun, jika kita lihat senario di Malaysia sekarang, saya mengakuilah kepentingan ini adalah agak kurang. Walau macam mana sekalipun, 5 tahun, 10 tahun akan datang, semestinya dia akan bertambah. Seperti yang kita lihat sebelum-sebelum ni kan. Itulah. Jadi saya rasa itu memang begitu menarik bagi saya. Anda dapat kongsikan bersama kami di studio. Dan yang paling saya nak tanya ni, adakah anda seorang yang maksudnya menjaga alam sekitar? Seorang aktivis lah maksudnya. Ya. Adakah kerana anda bekerja di planetarium ataupun bagaimana? Saya rasa kalau kita memang patut, sebab saya nak cerita satu perkara lah. Kalau kita lihat ni, kalau kita seharusnya amat menjaga bumi kita. Kenapa? Kalau kita lihat skala yang lebih besar, kita di luar bumi kita ni, di dalam sistem suria kita yang besar ni, yang mempunyai planet-planet, yang mempunyai matahari sendiri, satu-satunya planet yang sesuai untuk hidupan hanyalah bumi kita. Dan sehingga hari ini, walaupun kita dengan roket kita, dengan satelit kita, dengan banyak peralatan, kita belum lagi menjumpai sebuah tempat
atau planet yang sesuai untuk hidupan. Tak ada lagi. Jadi, kalau kita dah beransur-ansur memusnahkan bumi kita kita banyak membakar bahan-bahan yang tidak elok. Kalau kita lihat sekarang pemanasan global dah banyak lagi. Saya rasa dalam tempoh 100 tahun, 150 tahun kita tak ada tempat lagi nak pergi. Tak ada tempat nak mengadu lagi dah. Mana kita nak pergi kan? Nak pergi lagi kan? Marih ke mana? Ke mana betul kita nak pergi kan? Jadi kepada mereka mungkin saya juga tergamam hari ini kerana itulah dia kepentingan menjaga alam sekitar patut diamalkan sejak kecil lagi ya. Betul. Dan kenapa agaknya rakyat Malaysia harus mengunjungi planetarium sekali dalam hidup mereka? Kenapa? Sekurang-kurangnya ia memberi inspirasi kepada kita atau membuka minda kita tentang kehebatan alam semesta, bahawa kita ini adalah khalifah di bumi ini untuk menjaga bumi ini, untuk menjaga kesejahteraannya, untuk membolehkan kita diwariskan kepada generasi-generasi kita yang seterusnya. Itu dah dia, khalifah di muka bumi ini. Dan saya cukup suka ya khalifah di muka bumi ini. Dan pastinya patut mengunjungi planetarium kerana dapat memberikan keinsafan kan? Betul. Dan saya akanlah ke sana. Jadi saya akan jumpa anda mungkin di planetarium pada masa akan datang. Ya, jadi terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Kupa Kopi pada petang. Sama-sama. Jadi seterusnya kita akan semarakkan lagi hari kita ya dengan menyelami sebenar intipati bumi hijau. Jadi kembali lagi selepas ini. Sejauh manakah tanggungjawab anda sebagai penduduk bumi? Ada yang bersifat indah tak indah, tetapi ada juga yang cukup prihatin terhadap isu ini. Jadi kita akan berbicara tentang kempen kita semula ya bersama dengan Cik Lanta Amin. Tetapi sebelum itu kita saksikan dahulu paparan yang telah disediakan oleh penerbit kami. Kita saksikan. Dalam membantu mengurangkan pencemaran alam, kitar semula dilihat amat penting. Jadi jika anda bercadang untuk membuang komputer begitu sahaja, baik fikirkan semula mengenainya. Projek E-Inisiatif, satu lagi usaha murni oleh Yayasan Salam Malaysia. Di Kuching, program ini berjaya mengumpul berpuluh-puluh komputer terpakai hasil sumbangan orang ramai. Komputer yang kita terima sumbangan daripada orang ramai akan melalui proses pembersihan dan juga kita kena pasti sama ada komputer tersebut masih lagi berfungsi ataupun tidak. Dan untuk komputer yang berfungsi, kita akan melakukan kerja-kerja termasuklah memformat semula hard disk dan kemudiannya kita akan install dengan program seperti Microsoft Windows dan juga Microsoft Office, di mana kedua-dua program ini dilisenskan kepada kita oleh pihak Microsoft menerusi program Microsoft Authorized Refurbisher. Apa yang kita lihat di sini adalah komputer yang baru kita terima daripada penyumbang kita yang akan melalui proses pemeriksaan dan mengenal pasti sama ada ia masih boleh digunakan ataupun tidak. Jika ia masih boleh digunakan, kita akan teruskan proses seterusnya, dan jika tidak boleh digunakan, kita akan letakkan ke satu tempat untuk satu ketika nanti kita mungkin akan menggunakan part-part tertentu dalam komputer tersebut. Di sebelah sini adalah komputer yang telah kita kenal pasti telah tidak dapat digunakan lagi. Bagaimanapun antara part dia nanti kemungkinan boleh digunakan dan kita akan ambil part yang ada di dalam komputer ini nanti. Dan di sebelah sini pula ialah komputer yang telah pun kita baik pulih dan segarkan semula dan telah kita install dengan program-program daripada Microsoft iaitu Microsoft Windows dan juga Microsoft Office. Dan komputer inilah yang akan kita bawa nanti untuk dihantar ke pusat IT yang telah kita pilih
bagi kegunaan orang ramai. Idea asal program e-inisiatif oleh Yayasan Salam Malaysia ialah untuk merapatkan jurang digital dalam komuniti. Namun, tanggungjawab sosial tersebut menyaksikan satu lagi usaha penting, menyelamatkan bumi dari bahan toksik tercemar. Dibaik pulih dan digital semula adalah antara proses yang akan dilalui oleh komputer-komputer terpakai ini. Yayasan Salam Malaysia akan menempatkannya ke beberapa tempat yang telah dikenal pasti dalam rangka masyarakat celik teknologi maklumat. Jadi, Cik Lantak ya, Amin, apakah sebenarnya definisi 3R? Okey. Definisi 3R adalah berdasar dengan perkataan pertama reduce dalam bahasa Inggeris ataupun mengurang, dan yang kedua reuse ataupun guna semula, dan recycle untuk kitar semula. Apa kita maksudkan di sini? Perkataan reduce atau kurangkan adalah untuk kurangkan penggunaan bahan atau sumber seperti kurangkan penggunaan minyak dengan mengatur atau merancang perjalanan kita atau laluan kita dengan kongsi kereta, dan menggunakan kertas alat tulis untuk menggunakan kedua-dua belah muka surat, dan juga kurangkan penggunaan elektrik dengan mematikan lampu atau switch bila tidak digunakan. Jadi perkataan kedua, reuse ataupun guna semula, di sini kita gunakan atau pakai berulang-ulang, di mana kita menggunakan plastik bag, bekas penyimpan barang, dan seperti juga penggunaan pakaian terpakai boleh diterima kepada yang memerlukan, seperti badan-badan kebajikan dan sebagainya. Dan yang terakhir kali, perkataan recycle di sini ataupun kitar semula, iaitu berkenaan dengan sisa makanan atau bahan dapur, di mana sisa kebun juga untuk dibuat jadi kompos. Dan juga pakaian yang koyak dibagi semula, dan barang-barang bahan terpakai atau buangan diolah atau dibuat semulanya di produk baru lain seperti surat khabar dan kertas tulis, kertas tisu dan lain-lainnya. Saya sebenarnya mengalami satu anjakan paradigma hari ini, kerana kadang-kadang perkara yang sangat kecil itu sebenarnya boleh menyelamatkan bumi kita, ya, Cik, ya? Ya. Jadi, adakah konsep ini memang datang dari Dewan Bandaraya Kuching Utara ataupun bagaimana? Bagi DBQ, program-program yang dirancangkan sejajar dengan strategik tahunan kita. Program seperti Cash Them Young, di mana ia berdasarkan perpata Melayu, biarlah kita melentur buluh dari rebungnya. Iaitu program ini bermulai sejak tahun 1993 dengan pendekatannya pendekatan pendidikan di peringkat awal tertumpu di sekolah-sekolah dan institusi pengajian. Dan juga Cash Them Young also melibatkan aktiviti seperti buat pendidikan kesihatan di sekolah, ceramah mengenai penjagaan alam sekitar, kebersihan persekitaran dan penyakit bawaan vektor dan amalan kitar semula. Dan kita also mengadakan pameran berkenaan dengan kitar semula, pertandingan melukis juga diadakan sejajar dengan program ini, dan juga pihak kita menjalankan pemeriksaan sinatri tandas dan kuasaan sekolah, dan juga satu program lagi ialah program Jom Kita Kitar Semula di Sekolah. Dan lain-lain program ialah seperti Healthy School dan Healthy Kampung, bermaknanya juga mula pada tahun 2007. Ini program kesinambungan Cash Them Young, di mananya tadi menggunakan pendekatan pelbagai, khususnya juga kursus taklimat,
pameran, media-media, kaunter bergerak beli balik bahan-bahan kitar semula, pertandingan, pengagihan risalah-risalah, flyers, lawatan, gotong royong dan demonstrasi. Dan ada lagi program juga Healthy Kindergarten, Health dan Healthy School, ia adalah sejajar dengan perancangan strategik DBQ yang amalan dilaksanakan melalui Healthy City Setting sejajar dengan program Healthy City Kuching. Memang banyak ya tips-tips untuk menjaga alam sekitar ni dan untuk kita semula ni Cik ya. Jadi begitu menarik sekali bagi saya dan apa yang menariknya tentang topik ini ialah kami cuba untuk membuka mata anda agar tidak memandang remeh tentang isu ini. Kita akan kembali lagi selepas ini, jadi jangan ke mana-mana. Ngu Nyek King sudah begitu lama mencuburi bidang pembuatan enzim. Penghasilannya begitu mudah iaitu dengan mengitar semula bahan buangan dapur. Formulanya begitu mudah. Proses ini hanya memerlukan bekas kedap udara, 10 liter air, 3 kg sisa organik dan 1 kg gula perak. Setelah dicampur sebati, ia akan ditapai selama 90 hari untuk menjadi enzim. Kulit buah, lebihan sayur ataupun makanan dijadikan kunci bagi merawat dunia yang semakin tercemar. Pembangunan enzim sisa organik telah dikembangkan oleh Dr. Rosukun dari Thailand. Bagi pengusaha seperti Ngu, produk ini mempunyai banyak kebaikan dan manfaat kepada pengguna. Penapaian sampah dapur dapat menghasilkan gas ozon untuk memulih cuaca bumi dan mengurangkan kepanasan global. Malah apabila dicampur dengan air, ia boleh digunakan sebagai antiseptik, deterjen dan menjadi baja tumbuhan. Itulah dia antara intipati dalam kitar semula ini dan tujuannya yang paling penting ialah untuk menunjukkan kesedaran ini ya di kalangan rakyat Malaysia amnya. Jadi saya nak tanya ni, bagaimana pula dengan tahap kesedaran rakyat Sarawak sendiri? Adakah mereka memang mengambilnya dengan cara yang positif? Ya. Ini khususnya rekod kita yang diambil di Kuching. Okey, di mana rekod kita berdasarkan dengan volume ataupun jumlah dalam tan metrik bahawa bahan-bahan 3R yang dikumpul sentiasa menunjukkan peningkatan. Okey, yang ditunjuk kita bandingkan demi tahun. Okey, dari tahun 2001 kita boleh lihat ia hanya menunjukkan 1.5%. Jika kita bandingkan pada hari ini 2008 ia menunjukkan 7.7% peningkatannya. Jadi kalau dari segi metrik tannya jumlahnya adalah tahun 2001 di mananya menunjukkan pengumpulan 660.2 dibandingkan pada hari ini iaitu 2008 rekod 2008 ia telah menunjukkan pengumpulan 4050 metrik tan. Jadi dari itu kita boleh lihat bahawa kesedaran warga kota di Kuching tentang kepentingan 3R ini amat positif. Adakah kaki tangan di Dewan Bandaraya Kuching Utara juga turut mempraktikkan dan menekankan amalan kita semula ini? Oh ya, sudah tentu. Kami mengamalkan melalui buat pengasingan sisa hijau, taman dan dibuat kompos di pusat pengomposan di Demak Laut. Kita juga mengadakan aktiviti 5A setiap bulan dan menyediakan kemudahan seperti tong-tong 3R di pejabat-pejabat dan juga menyediaan dan penggunaan
di pejabat barangan atau produk kitar semula seperti file holder ataupun tempat untuk menyusun file. Kotak-kotak membuang sampah, semuanya gunakan bahan kitar semula. Kita juga mengadakan aktiviti tahunan cardboard sales dan juga seperti lain-lain aktiviti termasuk penggunaan semula kertas buangan, fotostat, sampul surat untuk kegunaan dalaman. Jadi Cik Lantak, saya sebenarnya setuju dengan apa yang kita bicarakan dan bukannya sahaja topik ini dapat memberikan kesedaran kepada anda tetapi juga kepada saya secara individu. Kadang-kadang yang menggunakan terlalu banyak kertas dan sebagainya. Jadi ini adalah baik ya untuk kita agar dapat memahaminya dengan lebih mendalam. Jadi adakah dengan adanya kempen kita semula ini mengurangkan sisa-sisa bahan buangan yang terdapat di Sarawak ini? Ya. Okay, sedaran secara umumnya telah berjaya mengurangkan sampah yang dikeluarkan oleh warga kota. Bagi DBQ untuk tahun 2008, kadar purata sampah yang dikeluarkan bagi setiap penduduk adalah 0.7 kilogram sehari. Sehari. Jadi itu adalah lebih rendah dari sasaran kadar purata nasional, iaitu 0.8 kilogram sehari, dan kadar tersebut juga yang sampah nasional masa kini adalah 1.3 kilogram sehari. Jadi ini adalah statistik kita petikkan dari Agamotu EU Asia Solid Waste Management Conference pada 2008. Jadi kita boleh melihat impak tersebutlah. Pengurangan di sana. Ya, pengurangan tu. Lebih banyak lagi tips selamatkan bumi selepas ini. Hari ini saya akan berkongsi beberapa tip 3R yang boleh dilakukan di rumah. Tahukah anda dengan menutup komputer yang tidak digunakan, kita boleh menjimatkan 100 paun gas karbon dioksida daripada dilepaskan di bumi kita setiap tahun. Konsep 3R ni sebenarnya mudah. Pastikan suis-suis elektrik ditutup kalau tidak digunakan kerana ini dapat membantu menyelamatkan bumi dan menghentikan pemanasan global. Mudah bukan? Satu lagi cara kreatif untuk menyelamatkan bumi ialah dengan menggunakan barangan-barangan yang terpakai dalam rumah kita. Jadi caranya ialah dengan membalut hadiah dengan menggunakan majalah-majalah lama. Ya, contohnya yang ni ya, pastikan yang kita pilih ini berwarna-warni. Kerana dengan secara tidak langsung, cara kreatif ini dapat membantu menyelamatkan bumi daripada penebangan pokok secara berleluasa. Tutup bilik air kalau tidak digunakan. Dan sebaik-baiknya gunalah peralatan elektrik yang mesra alam yang kita dapat kawal suhunya. Cara yang terbaik untuk mempraktikkan konsep 3R di bilik air ialah anda boleh menggunakan kertas tisu yang dikitar semula dan untuk tuala pula anda boleh menggunakannya lebih daripada sekali. Masa untuk membeli belah. Bawalah beg sendiri untuk mengelakkan penggunaan beg plastik. Dengan cara ini anda boleh menghijaukan bumi. Mungkin ramai di antara kita di luar sana yang tak tahu kalau nak buat kita semula seperti peralatan seperti komputer, wayar telefon dan sebagainya. Jadi apa yang patut kami lakukan? Cara terbaik untuk mengitar semula peralatan elektronik, komputer, hawa dingin dan wayar telefon ini adalah untuk membawanya ke kaunter bergerak beli balik DBQ yang kita anjurkan 2 kali sebulan, 2 kali ya. Jadi warga kota yang berminat boleh juga menjual terus ke pembeli barang terpakai persendirian untuk dikitar semula. Jadi warga kota boleh menghubungi bahagian kesihatan DBQ melalui nombor telefon 082 44 8763 jika hendak mengantarkan barang-barang untuk dikitar semula. Jadi jangan buang macam tu je kan. Lebih baik kita menjualnya dan
dapat berbakti kepada bumi ini. Bakti pada bumi, mendapat hasil juga. Jadi dalam banyak-banyak, taklah juga banyak kan, antara pengurangan 3R tadi, pengurangan kita semula dan juga guna semula, yang mana yang paling ditekankan oleh DBKU? Bagi kita di DBKU tiada penekanan spesifik dalam kempen 3R ini, oleh kerana konsep ini perlu dijalan selari, untuk memastikan program dijalankan dengan jaya. Jadi setiap pendekatan untuk mencapai matlamat adalah berbeza, tetapi objektifnya adalah untuk melibatkan warga kota mengurangkan sampah dan dengan berbelanja berhikmah serta elakkan pembaziran. Itu yang di sebaliknya lah, dengan mengitar semula sampah. Jadi kalau kita nak pergi ke pasar ataupun nak beli barang, gunakanlah, jangan gunakan plastik terlalu banyak ya. Jadi apa lagi nasihat yang boleh diberikan? Mungkin perkara-perkara kecil yang boleh kita lakukan daripada terus memusnahkan bumi kita? Kalau kita nak pergi ke pasar, kita boleh bawa bakul sendiri. Dan kalau ke supermarket, kita menggalakkan supermarket untuk menggunakan beg kertas. Yang senang dikisar semula. Dan bagaimana agaknya untuk menyalurkan kesedaran ini kepada kanak-kanak? Sebab mereka inilah antara generasi yang akan menerajui negara kita kan pada suatu hari kelak. Jadi apa nasihat Cik? Yang tadi sebentar tadi kita telah menerangkan tentang program-program yang dirancanakan oleh DBKU seperti program Catch Them Young dan Healthy School, iaitu melalui program tersebut pelbagai aktiviti seperti pertandingan, ceramah, pameran, itulah caranya kita menerapkan pendidikan kepada kanak-kanak di peringkat sekolah atau prasekolah. Adakah kempen ini berkesan? Adakah kalau kita tengok kempen ini, kalau dia jangka masa pendek berkesan, kalau lama-lama akan pudar dan malap? Jadi oleh itu program Catch Them Young ini adalah berterusan sehingga kini sejak tahun 1993. Ia adalah untuk kita menerapkan pelajaran pendidikan kepada kanak-kanak. Mulai dari mula yang itu katakan tadi, biarlah kita lenturkan buluh dari rebungnya. Terima kasih kepada Cik Lantak kerana studi bersama kami dalam Kupas Kopi pada petang ini. Sama-sama. Jadi langkah demi langkah, hari demi hari, diharapkan agar selepas menonton rancangan ini, mentaliti kita dapat berubah ke arah sesuatu yang lebih positif. Jadi semarakkanlah bumi hijau. Salam manis daripada saya, Sharna Sabri, secawan kopi, satu inspirasi. Assalamualaikum.